Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan tafsir, dan kita alhamdulillah sampai kepada surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Kita dah ambil ayat yang ke 142 143. Soalan, dah hafal belum? Tak hafal lagi. Ikutkan 2 minggu kan, 2 minggu 2 ayat. Patutnya boleh hafal. Saya galakkan sebab apa? Sebab benda ni macam Nabi kata, alaikum bi suratul Baqarah, hendaklah kamu mendapatkan surah Al-Baqarah. Fa inna akhadhaha barakah, kerana mendapatkan surah Baqarah ni, menghafalnya adalah keberkatan. Wa tarkuha hasrah, dan meninggalkan dia adalah kerugian. Wala yastati'ul batalah, dan tak mampu untuk mengatasinya al-batalah, ahli-ahli sihir. So actually benda ni patut diamalkan, bacaan surah Al-Baqarah walaupun panjang, tapi ia adalah antara amal yang terbaik. Bahkan zaman Nabi SAW dahulu, para sahabat yang menghafal Al-Quran, surah Al-Baqarah ini dijadikan pemimpin, ketua. Syarat Nabi nak letakkan seorang tu ketua, Nabi akan tanya apa? Surah apa dia hafal. Kalau dia kata dia hafal surah sekian, macam dalam kisah dan hadis Nabi SAW, pada sekali orang keluar, suruh tentera keluar, kemudian nak jadikan ketua. So dia bertanya pada orang tu, kau hafal surah apa, kau hafal surah apa, sampai pada seorang pemuda yang paling muda di antara orang ramai tadi. Nabi kata, kau hafal surah apa? Dia kata surah Al-Baqarah. Nabi kata, kau hafal surah Al-Baqarah? Dia kata surah Al-Baqarah. Nabi kata, dia sebut nama surah-surah dia hafal, Al-Baqarah. Nabi kata, kau hafal surah Al-Baqarah? Dia kata hafal Al-Baqarah. Nabi kata dengan dia, pergilah, kamu pergi, dia ni ketua, kau lah ketua mereka. Nabi jadikan dia ketua dengan sebab hafal surah Al-Baqarah. Kalau kita buat macam tu kat ahli parlimen kita, mati. Hafal surah Al-Baqarah kan semua hafal. Tak kira warna apa pun kan. Kalau yang macam yang apa ahli akademik atau profesional yang dalam parti-parti Islam sekalipun, bukan hafal Quran, hafal Al-Baqarah pun kan. Mungkin hafal amal tasa'alun mungkin, tapi Al-Baqarah tidaklah. Jarang-jaranglah saya jumpa. Kalau dia belajar agama mungkin hafal. Sebab saya kata mungkin, bukan semua tempat hafal Quran Baik. Anyway, kita dah sampai dalam tajuk ni, dan 2 ayat dari itu patutnya kita hafal insya-Allah. Dan minggu ni kita masuk pada ayat yang baru. Dalam ayat yang dahulu kita bincangkan, Allah Ta'ala memberikan penjelasan berkenaan dengan akan berkata orang yang bodoh. Maksud orang bodoh ni tadi, orang yang tak tahu berkenaan dengan kenapa Allah Ta'ala aturkan dan sebagainya. Dia melihat aturan Allah Ta'ala tidak ada hikmah. Bahkan dia dah tahu dah Allah Ta'ala Tuhan menjadikan alam ini, yang menjadikan segalanya. Bila nak arah ke mana pun, itu hak Allah Ta'ala lah. Dan maka Allah Ta'ala terangkan kenapa dijadikan kiblat tu dua, asalnya ke arah Baitul Maqdis, kemudian tukar ke arah Kaabah atau Mekah. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan siapakah orang yang mengikuti Rasul, dan berbanding orang yang akan berpatah balik daripada pendirian dia. Baik, jadi hari ini kita akan sambung, Allah Ta'ala terangkan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amallahu bighafilin amma ya'malun. Berkata Ibn Abbas, adalah yang pertama apa yang dinasahkan daripada Al-Quran adalah berkenaan kiblat. The first thing yang dinasahkan daripada Al-Quran ini adalah kiblat. Ni nasah mansuh ni kita akan belajar insya-Allah sampai pada ayat dia. Sebenarnya lepas dari tu. Dalam juzuk pertama dah lepas dah. Allah kata, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Apa-apa yang kami nasahkan dari sebarang ayat, atau kami lupakan ia, maka kami Allah Ta'ala kata aw nunsiha na'ti bi khairin minha, kami datangkan dengan lebih baik daripada dia, aw mithliha, atau setara dengan dia. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kamu tak tahu ke bahawa Allah Ta'ala di atas sesuatu maha berkuasa. Dia Allah Ta'ala terangkan benda berkenaan.
Nasah mansuh ni macam, tapi dalam tajuk berkenaan kita Allah terangkan ketika tujukan kata-kata pada Bani Israel. Kerana bila Allah Ta'ala nak batalkan satu hukum, turunkan Nabi baru, itu hak Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala gantikan lebih baik daripada atau serupa dengan benda berkenaan, kita kata terima saja. Allah Ta'ala yang berikan segala-galanya. Jadi segi asas ini kita kata tajuk nasah mansuh dan Islam ni penting. Bahkan seorang yang belajar fiqh atau belajar usul fiqh nak mengetahui hukum halal haram dan sebagainya, ataupun nak istinbat hukum, nak belajar jadi seorang ahli fiqh yang boleh mengeluarkan hukum dari dalil, antara benda wajib dia tahu adalah benda ni, nasah mansuh. Ni antara yang disebut Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata nasah mansuh. Kalau orang tak tahu nasah mansuh, masalah. Dia jumpa ayat, dia tak tahu mana dulu mana turun kemudian, mana yang dijalankan di akhir hayat Nabi, mana dijalankan awal hayat Nabi. So dia akan timbul masalah. Macam contoh macam ayat arak arak punya tajuk kan, turun ayat berkenaan arak ni 3 kali. 3 kali berkenaan tajuk arak ni. Mana tapi yang pengharaman pada last kali. Tapi the first one siap ada kebaikan manfaat lagi. Untuk berkenaan dengan solat lah, tak boleh dekati solat atau tempat solat kadang-kadang mabuk. Maksudnya kalau tak mabuk tak apa. Kalau mabuk tak boleh. Maksudnya mabuk tu tak apa. Maksudnya itulah. Maksudnya konsekuensi dia, orang faham mabuk tu pernah boleh mabuk. Dia betul, dan Islam pernah boleh mabuk. Tapi benda tu dibatalkan dengan turunnya ayat terakhir. Itu berkenaan dengan Allah kata fajtanibuh, jauhilah ia. Ia ada kotoran daripada amalan syaitan, maka jauhilah dia. Habis dibatalkan. Maka jadi tak ada valid untuk orang berkata benda tu boleh buat lagi. Ataupun ada orang gunakan ayat tu untuk gunakan konon tak apa. Tak kira apa saja. Jadi secara asasnya dalam Islam nasah mansuh ni valid. Dan Allah Ta'ala bila kekalkan hukum ayat-ayat tadi dalam Quran, dia matlamat supaya umat Islam yang berikutnya belajar berkenaan macam mana cara pelaksanaan apa hukum di Allah Ta'ala. Tadi Allah Ta'ala jadikan pada awal Islam dahulu gradually. Lepas nak memastikan sampai orang betul-betul boleh ikut baru tukar. Adapun kita lahir anak Muslim ni dalam keadaan kerajaan Islam tu ramai maka dia tak timbul tajuk masalah kena gradually. Contoh macam arak daripada sebotol tukar jadi segelas, bodik tukar, tak ada. Dalam tajuk benda yang haram Nabi larang, tinggalkan terus. Kalau benda yang disuruh, cuba sedaya upaya. Tak boleh semayang berdiri, duduk baring. Tak boleh semayang malam 8 rakaat, 9 rakaat, semayang 4 rakaat. Tak boleh 4 rakaat, turun 2 rakaat je memadai. Seberapa daya yang boleh kalau benda Nabi suruh. Benda larang tak ada macam seberapa daya yang boleh. Kalau dulu berzina dengan 5 orang, sekarang 3 orang aja. Tak ada, dalam Islam tak ada yang tu. Ini kita faham, dalam Islam dia ada beza konsep. Yang haram jadi bila Allah kekalkan hikmah dia supaya kita belajar, bukannya supaya kita jadikan alasan bahawa tak boleh nak tinggalkan benda haram. Tengok, Allah Ta'ala pun bagi gradually. Ini kita kecil-kecil tak pernah minum arak, dah besar minum arak sebenarnya. Kan? Kecil-kecil tak pernah diajar minum arak pun. Dah pergi luar negara tu pandai minum arak. Kemudian bangga lah tu balik kelas kan dia kata. Jadi ini kita kata konsep dia gradually jadi jahat, bukannya ini gradually jadi baik. Kan? Lepas tu dia jahat tu nak tukar dia beri alasan tak. Dah dulu sebotol ustaz, sekarang ni tukar setengah botol je. Nanti suku botol nanti lah sekali kita buang lah. Tak ada, dalam Islam tak ada macam tu. Bahkan kita kata benda tu haram. Jadi dalam yang tajuk kenapa Allah Ta'ala tinggalkan hukum-hukum tadi tu, diterangkan pernah jadi macam ni, sebab ada macam tadi kiblat Allah Ta'ala terangkan. Kenapa Allah Ta'ala jadikan sekejap menghadap Baitul Maqdis, kemudian baru menghadap ke Kaabah, supaya jadi timbul situ ujian untuk orang-orang yang benar-benar mentaati Rasul berbanding dengan orang-orang yang akan berpaling ataupun lari daripada pendirian dia. Maksudnya orang-orang yang kalau dia kata berubah hukum, dia tinggalkan Islam, atau hukum tu untungkan dia bersama Islam. Ada orang macam tu. Dia bila kata zaman kita sekarang ni pun ada. Sebab orang tu bila time dia solat dapat macam-macam benda Allah Ta'ala berikan, dia jaga halal haram, Allah Ta'ala bagi dia kaya, dia rasa macam ini sayang Allah Ta'ala pada dia. Tapi sebaliknya katakanlah dia semayang dan juga Kristian tapi dapat musibah juga, dia akan rasa apa? Kecewa. Tak timbul tajuk. Maksud dia salah faham berkenaan dengan aturan hidup. So secara asasnya manusia tu kena faham betul-betul. Bila Allah Ta'ala berikan satu kedudukan itu, dia kena tahu apa yang Allah Ta'ala hendak daripada dia. Bukannya dia macam dia buat satu keputusan sendiri daripada diri dia sendiri. Macam dia kata tak redha dengan hukum Allah Ta'ala kerana kalau untung dia best, kalau rugi dia tinggalkan. Tak boleh. Faham Jadi Allah Ta'ala jadikan kadang-kadang gradually supaya kita belajar, tengok kenal orang-orang berkenaan macam mana zaman Islam dahulu Rasulullah berdakwah. Ini bentuk yang kita kata kita kena pelajari. Walaupun dinasahkan, kita kena tahu juga hukum dia. Jadi Ibn Abbas menyatakan adalah yang pertama perkara pertama yang dinasahkan daripada Al-Quran adalah tajuk kiblat. Dan itu adalah bahawa Rasulullah SAW apabila baginda berhijrah ke Madinah,
Dan kebanyakan ahli penduduk Madinah ini adalah apa? Yahudi. Golongan Yahudi, bangsa Yahudi. Ya. Yahud. Maka Allah Ta'ala perintahkan baginda untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi sebenarnya lafaz Ibn Abbas ini kita kata kena, tapi kita boleh rujuk pada hadis yang awal sebelum ni kita baca bahawa Nabi sebenarnya memang diarahkan sejak di Mekah lagi. Cuma beza dia sekarang ni, di Mekah dahulu Nabi jadikan di antara baginda dengan Baitul Maqdis, baginda letakkan apa? Kaabah tengah-tengah. So that Nabi hadap dua-dua sekali, serentak. Kan? Tapi bila Nabi SAW macam kita bincangkan sekarang ni pindah Madinah, tak boleh pindah, tak boleh hadap ke Kaabah lagi, kena hadap direct ke Baitul Maqdis. 16 bulan lah menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi kita cerita sekarang ni macam Ibn Abbas nyatakan, dia kata dahulu ni kebanyakan ahli penduduknya adalah Yahudi. Mungkin Allah Ta'ala fardukan awal-awal tu kerana memang tahu akan berpindah ke Madinah. Maka kedudukan Yahudi di situ dia akan seronok bila tengok ada Nabi yang baru ni sama kiblat dengan mereka. Ini asas pertama, ini pujuk hati mereka. Tapi sebenarnya kita kata Allah Ta'ala hadap kat situ, Allah Ta'ala kata untuk pujuk hati mereka pun Allah Ta'ala suruh hadapkan je. Dah habis cerita. Okey. Lalu Allah Ta'ala perintahkan baginda untuk menghadap Baitul Maqdis. Maka Allah Ta'ala perintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Lalu bergembiralah orang-orang Yahudi. Lalu baginda SAW menghadap ke arah Baitul Maqdis ni selama beberapa belas bulan. Dalam riwayat yang datang 16 bulan. Okay. Dan baginda sebenarnya sukakan kiblat Ibrahim. Arah Baitul Maqdis tadi betul tanah suci Islam yang juga dahulu para anbiya duduk di situ. Bahkan di situlah duduknya berdakwahnya Sulaiman, Daud dan keluarga keturunan daripada Nabi Yaqub alaihissalam duduk di situ, dan mereka ni duduk di situ dan juga mempunyai kedudukan istilah sebagai seorang sebagai keluarga yang menjaga Baitul Maqdis. Jadi mereka ni actually kita kata bila Nabi tengok, Nabi sukalah kerana itu tempat tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala dah ajar pada Nabi SAW berkenaan dengan kiblat Ibrahim. Itu apa? Makkah. Jadi Kaabah. Jadi dahulunya baginda SAW menyeru jadi baginda pun berdoa pada Allah Ta'ala dan sering memandang ke langit, menunggu-nunggu untuk turunnya wahyu. Allah Ta'ala turunkan fa'anzalallah, Allah Ta'ala turunkan qad nara taqalluba wajhika fis sama', kami telah lihat wahai Muhammad ulang-aliknya bolak-baliknya wajah engkau pada langit, kejap pandang, kejap turun, kejap pandang, sentiasa menanti-nantikan bila kau akan tukar. Ila qaulihi, sehingga firman Allah Ta'ala fawallu wujuhakum syatrah, maka hadaplah wajah kamu ke arah Kaabah. Lepas Allah Ta'ala perintahkan, maka Nabi diperintahkan untuk hadap ke arah Kaabah. Jadi bila benda tu berlaku saja, maka ragu-ragulah pada waktu berkenaan siapa? Golongan Yahudi. Mereka peliklah, dia kata apa salah Ali hari tu kata ngadap sini, lepas tu kemudian tukar balik. Bahkan mereka melemparkan mereka berkata ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang mengubah ataupun mengalihkan mereka dari kiblat mereka yang mereka dahulu di atasnya, itu Baitul Maqdis. Apa hal mereka beralih? Mereka persoalkan. Sedangkan mereka ni adalah orang-orang yang memiliki wahyu kitab Allah Ta'ala. Persoalan mereka ni dikira dalam tajuk ni oleh Allah Ta'ala sebagai orang bodoh. Sebab apa? Sebab kalau orang musyrikin berkata, maka tak pelik. Sebab apa? Sebab mereka tak ada wahyu. Nak mengalih ke mana, persoalan dia akan timbul. Apa hal mereka ni kejap Tuhan dia suruh menghadap sini, dia akan soal macam tu je. Tapi kalau diorang ni bagi orang-orang Yahudi, mereka melihat benda ni macam meninggalkannya afdal. Kan afdal ke sana, kenapa tinggalkan? Ma wallahu, dia maksud dia macam sedangkan mereka ada kitab. Jadi Allah Ta'ala kata dan Allah kata fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dan surah Al-Baqarah 116, di mana saja kamu menghadap di situ wajah Allah Ta'ala. Dan dalam kisah kita bincang itu, Ibnu Katsir kata memang kalau Allah Ta'ala alihkan kita ke mana sekalipun, itu milik Allah Ta'ala. Lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah Ta'ala timur dan barat, mana dimilik dia. Kalau dia hadapkan kita ke mana pun, kita sebagai hamba patuh saja, tak perlu cakap banyak. Faham Jadi dia kata, dan Allah Ta'ala menyatakan wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibai. Dan tidak akan menjadikan Nabi Muhammad kiblat yang engkau dahulu di atasnya atau padanya, melainkan supaya kami nampak, kami tahu siapakah yang mengikuti Rasul berbanding dengan siapa yang akan berpatah balik daripada pendiriannya. Kan? Jadi meriwayatkan Hakim kitab Mustadrak beliau daripada Yahya bin Qamtah. Beliau berkata, aku melihat Abdullah bin Amr duduk di atas, duduk di, bukan di atas, duduk pada Masjid Haram, duduk di Masjid Haram.
mengarah ke arah mizab. Ke arah mizab. Mizab tu apa? Pancur air, laluan air yang tempat. Tahu kan? Yang tempat dia pancur emas tu. Okey. Dia kata apa? Lalu dia membaca apa ayat ini? Ayat ini, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan hadapkan kau hai Muhammad kepada kiblat yang kau redainya. Lalu beliau berkata, Abdullah bin Amr berkata, ke arah mizab Kaabah, ke arah mizab Kaabah, ke arah pancur emas ya. Emas lah benda tu. Jangan curi, itu benda tu emas. Cerita dia laluan air untuk turun tu, mizab. Cerita sini kan pasal mana benda nak buat jadi Kaabah. Macam ni lah hakim ni. Ni ya. Okay. Ini Hijr Ismail. Bayang Hijr Ismail. Ini Kaabah punya pintu. Sini Hajar Aswad. Nampak? Saya tak kan? Okay. Jadi Nabi SAW dulu menghadap ke arah sini. Maksud dia dari sini itu daripada arah selatan menghadap ke utara. Dan dua tiang ni, yang yang ada dekat sebelah Wahyu Ismail ni dipanggil tiang Syam. Tiang yang Yaman bawah ni, ini menghadap ke Yaman. Ini tiang Hajar Aswad, ini rukun Yamani, orang sebut rukun Yamani ni, dua ni. Sebenarnya dua dia. Dua ni. Yang ini dua ni utara. So jadi mizab tu kat sini. Pancung emas tu dekat sini. So Nabi sekali bila Nabi pindah ke hari tu Nabi duduk sini kan selatan, dia menghadap macam ni untuk pergi ke Baitul Maqdis. Lepas tu bila Nabi naik ke Madinah, maka Nabi menghadap ke selatan balik. So jadi tempat yang ditunjukkan adalah mizab tadi. Kan mizab tadi, faham Itu maksud dia. Sebenarnya zaman dahulu dia tak ada accuracy macam kita. Kita ni accurate. Kan berdarjah kan. Zaman dahulu tak ada kompas dan sebagainya. Maka dia kepandang berada matahari saja. Okey, bahkan bila Nabi kata apa di antara timur dan barat adalah kiblat, maksud dia kalau timur sini, barat sini, tempat kau tu hadap mana pun adalah kiblat. Bukannya maksud dia kena accurate berapa darjah. Asalnya, nanti kita bincang lepas ni. Jadi kata apa? Jadi Abdullah bin Amr dia kata Yahya bin Qamtah dia kata aku melihat Abdullah bin Amr duduk di dalam Masjid Haram mengarah ke arah mizab. Lalu dia membaca ayat ini, ayat Al-Quran, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, kami pasti akan hadapkan kau Muhammad ke arah kiblat yang kau redai. Lalu beliau berkata ke arah mizab ini. Ni, dia tunjuk kepada mizab ni. Kemudian berkata Hakim dan meriwayatkan hadis ni. Hadis sahih isnad. Hadis ni sanad dia sahih. Walam yukhrijahu, tapi Bukhari Muslim tak keluarkan hadis ni. Dan diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Okey. Diriwayatkan dia oleh Ibn Abi Hatim, dan ini adalah pendapat atau kata-kata Abul Aliyah, Mujahid dan juga Ikrimah dan lain-lain lagi para ulama tafsir mengatakan dimaksudkan dengan kiblat yang Nabi nak tu adalah mizab tadi. Tapi sebenarnya lepas ni baca. Okey. Dan macam mana datang dalam hadis yang lain, apa di antara timur dan barat adalah kiblat. Apa yang timur dan barat adalah kiblat. Jadi actually benda ni macam zaman Rasulullah SAW dahulu bila baginda berada di utara atau selatan, kan timur barat sini. Jadi mana as long as dia menghadap ke atas tadi, matahari terbit di sini, barat ke sini, so menghadap di sini. Tak ada masalah, dia kena berapa darjah tu tak penting. Menghadap arah situ saja dah penting dah. Mana dia anggar-anggar saja. Zaman kita sekarang ni jangan silap faham kan. Kita dah ada kompas dan sebagainya, sikit lari je dah bising. Satu darjah, betul lah satu darjah, tapi arah tu sebenarnya nak ada ke mana? Ke sana kan. So arah ke mana dia pergi tu, kalau anda kata sempat panggil Jabatan Agama Islam untuk cek dan sebagainya, solat tu sah, tak ada masalah. As long as memang menghadap ke arah sana. Macam kita sekarang di Malaysia ni, kita bukan di antara timur dan barat. Kita di antara utara dan selatan. Utara dan selatan dah menghadap ke arah barat. Bukan barat betul, sikit atas sebenarnya. Pasal kita Malaysia sini kan, Mekah sini, Malaysia sini, Mekah sini. So, jadi dia kena naik atas sikit. Ini timur, sini barat, sini sini timur, mana utara selatan. So jadi dia kena sikit atas. Itu kena tahu sikit. Kalau matahari terbenam sini, lari sikit je. Itu cara dia. Betul-betul? Tak betul-betul. Memadai dengan anggaran saja. Faham? Jadi macam kita kata, tapi kata-kata yang disebut oleh Ibn Abdullah bin Amr tadi macam directly kepada setempat. Mana accurately kepada situ. Sedangkan zaman Rasulullah SAW dahulu itulah kita kata ni wahyu Allah Taala pada Nabi. Setiap kiblat Nabi tentukan tak salah. Bila kata kesian kan, benda tu betul. Kalau cek balik kompas dengan tu, bahkan dengan Google Map pun dia akan betul, takkan salah. Takkan salah langsung kiblat berkenaan. Mana tepat kena dengan tempat di mana kiblat yang dikehendaki. Tapi zaman tak ada kompas lah. Tapi Nabi dapat wahyu. Zaman kita tak ada, kita ada kompas.
Wahyu dah habis dah. Yang tak ada wahyu. Jangan cuma mandai pula, wahyu dah habis. Kan? Dapat wahyu baru pula masalah. Jadi dia kata, jadi apa hadis dalam hadis Ibn Abi Hatim tu dia kata dan dalam hadis yang lain hadis lain dibincangkan bahawa apa di antara timur dan barat adalah kiblat. Sini maksud dia arah saja, bukannya directly kepada pinpoint pada satu titik. Okey. Dan dalam riwayat Imam Nasa'i daripada Abu Sa'id Ibn Mu'alla, dia berkata apa? Dia berkata kami dahulu pergi ke masjid pada zaman Rasulullah SAW. Lalu kami melintas pada masjid dan kami solat pada dalamnya. Melintas di masjid kami solat. Dia kata zaman Rasulullah hidup lagi, maksud dia. Fi ahdi Rasulullah tu maksud pada zaman Nabi hidup lagi. Lalu kami melintas pada masjid dan kami solat padanya. Lalu kami melintas satu hari. Dia actually biasa lintas hingga solat betul dia pergi. Tinggal pagi-pagi macam tu. Lalu kami melintas pada satu hari dan Rasulullah SAW sedang duduk di atas mimbar. Normally Nabi tak ada duduk itu, tapi hari tu Nabi duduk di atas mimbar. Lalu aku pun kata, Abu Sa'id bin Mu'alla pun berkata, dia kata sungguhnya telah berlaku satu perkara. Ni pasti ada satu benda ni. Tu Nabi duduk. Biasa-biasa kita datang lintas solat, Nabi tak ada. Tapi hari ni Nabi duduk atas mimbar. Abu Sa'id bin Mu'alla ni adalah orang yang sama yang meriwayatkan hadis berkenaan dengan fadilat Fatihah. Bila Nabi ajar pada dia berkenaan surah paling agung dalam Quran adalah surah Fatihah, dia lah orangnya. Yang dia solat dalam masjid, kemudian Nabi tegur dia dan panggil, dia buat tak tahu. Nabi lepas dia solat, Nabi kata, aku panggil kau kenapa tak sahut? Dia kata, ya Rasulullah, aku tengah solat. Nabi kata pada dia, bukankah Allah Ta'ala ada firman Al-Quran, wahai umat beriman, sahutlah kepada Allah dan Rasulnya bila dia menyeru kamu kepada apa yang menghidupkan kamu. Ini maksudnya kena tinggalkan. Macam orang kita sering belajar berkenaan dengan tajuk fiqh, bahawa kalau solat sunat boleh batalkan kalau mak panggil, betul? Tapi sama sekarang bila saya tanya, banyak orang tak tahu macam nak batalkan. Yang biasa saya tanya, semua orang tak tahu. Pasal jadi kes dia macam, nak batalkan, macam tak tahu macam mana. Okay, dia tak tahu macam nak batalkan. Lepaskan, let go lah. Let go saya tangan berkenaan, keluar lah. Batalkan lah. Dia tak ada masalah, bukan kena bagi salam dahulu sebagainya. Kan? Tak ada. Bahkan niat kita saja boleh batalkan solat. Niat dah batalkan solat, dia tak bergerak juga pasal tu diam macam tu. Mak dia hilang suara dah panggil. Kan niat dah tak bergerak. Pasal niat tu kena iringi dengan perbuatan lah. Faham? Okey. Jadi dia kata satu hari dia melintas masjid berkenaan. Lalu dia kata Nabi duduk kat atas mimbar. Lalu dia kata aku pun duduk. Biasa dia lintas je dan dia pergi solat dan dia keluar. Tapi kali ni dia duduk. Lalu baginda SAW membaca. Dia kata faqara Rasulullah SAW hadil ayat, baginda membaca ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami telah lihat hai Muhammad bolak-baliknya wajah engkau ke arah langit. Mana kejap tengok pada langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, kan pasti akan mengalihkan engkau kepada kiblat yang apa? Engkau redai. Sehinggalah habis ayat berkenaan, dia kata. Lalu aku berkata pada sahabatku, mari kita solat 2 rakaat sebelum Allah Ta'ala turun kepada Rasulullah SAW. Mana sebelum turunnya perintah untuk alihkan kiblat, dia kata. Kita solat dulu. Jadi kami ni adalah orang pertama solat. Lalu apa? Mana dia orang dah tahu berkenaan dengan Nabi SAW nak sangat menghadap ke arah Kaabah. Tapi Nabi tidak lagi dapat arahan. Okey, pasal ayat yang turun nanti fawallu wujuhakum syatrah tu baru turun arahan. Di sini Allah Ta'ala beri janji, kami akan alihkan kau hai Muhammad ke arah kiblat yang kau sukai, yang kau redai. Tapi tak tukar lagi. Lalu ni Abu Sa'id Mu'alla ni dengan cepat dia kata, "Meh kita semayang," dia kata. Sebelum turun pada Rasulullah SAW ayat, kita solat dulu. Jadi kita menjadi orang pertama yang solat ke arah ni. Okay, jadi kami pun inilah cepat-cepat kami solat, dia kata. Kemudian Allah turunkan arahan pada Nabi SAW, lalu baginda solat zuhur dengan orang ramai pada hari berkenaan. Macam kita kata tu, ada kata zuhur, ada kata asar. Dan ditukar kiblat tu dalam keadaan solat, dalam solat. Bila Allah kata fawallu wujuhakum syatrah, alihkanlah wajah kamu ke arahnya, dan arahan tu datang, Nabi pun alihkan. Dan sebelum ini kami akan pindahkan, kami tak jadikan lagi. So dia dengar yang Nabi kata akan pindahkan, tapi Nabi tak arah lagi. Bila Allah Ta'ala tak arah lagi, bila Allah Ta'ala arahkan saja barulah timbul tajuk. Dia orang pun kita kata kena buat. Faham Dan dia kata itu dia kata firman Allah Ta'ala lepas tu, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kamu berada maka hadapkanlah wajah kamu ke arahnya. Perintah Allah Ta'ala untuk menghadap kiblat.
Yang menghadap Kaabah, menghadap Kaabah daripada semua arah bumi. Semua arah bumi, tak kira di mana. Timur ke, barat ke, utara ke, selatan ke, di mana kita berada, kita kena menghadap ke arah Kaabah. Dan tidak dikecualikan daripada perkara ini sesuatu pun. Tak ada siapa dikecualikan perkara ini. Kecuali solat sunat dalam keadaan musafir. Pasal Nabi SAW lepas turun ayat ini pun, Nabi masih lagi buat solat sunat di atas kenderaan. Tak kira kenderaan dia ngadap ke mana. Whichever kenderaan dia ngadap, tak ada masalah. Unta lah. Nama kita kereta api pun ada, kan? Kereta pun ada. So kalau nak solat sunat, kalau dalam kenderaan, boleh, tak ada masalah. Daripada membebel dengan lagu dan sebagainya, kalau tak ada orang lain ni, solat, tak ada hal. Ia solat sunat lah. Solat sunat dibenarkan untuk menghadap selain daripada Kaabah. Adapun solat fardu, mesti ada uzur. Ada keunzuran, then only boleh kita pakai berkenaan dengan tak menghadap kiblat. Contoh macam duduk angka selepas ke, nak menghadap ke bumi macam mana kan? Contohnya nak solat tak boleh, okay. Dan macam timbul tajuk lah. Kalau dia kata dari segi yang tempat-tempat lain ni, contoh macam kita kata berada di arah mana kita ada, kalau kita tahu Kaabah di mana, hadap saja. Atau di atas bot dan sebagainya, ketika permulaan solat, hadap kat arah Kaabah. Lepas tu pusing mana, nantak kan? Tak ada masalah. Jadi kalau contoh macam kapal terbang, tak boleh menghadap dah. Kan ada tempat yang ada boleh berdiri, ada tempat tak boleh berdiri. Kalau Boeing berapa tu, Airbus berapa tu, yang besar 2 tingkat tu, ada tempat berdiri. Maka ada tempat solat. Tapi kan dia kata yang kecil-kecil kan, yang tak ada ruang untuk berdiri tu, tak boleh berdiri. Maka kita semua duduk lah. Kan, menghadap ke mana pun, ke arah mana pun tak ada masalah. Tapi kalau orang pergi ke Mekah, pergi umrah dan sebagainya, dia actually ada point. Kalau naik kapal terbang Saudi Arabia ke benda, pointer ke arah kiblat tu dia tunjuk di mana kedudukan dia. Yang tak naik lah, yang tu dia ada tunjuk pointer dia ke arah mana kiblat. So kadang-kadang kita boleh tengok lah, kalau kita betul ke arah kiblat tu, kita hadap lah, solat lah, tak ada masalah. Boleh ketika menghala ke arah situ. Jadi secara asasnya suci tak lebih pusing kan. Kalau pusing boleh alih-alih. Baik, jadi dikata jadi secara asasnya tak ada masalah. Tak ada masalah. Pasal benda tu dah kita kata pun, walaupun sambil duduk. Pasal benda ni tadi balik kepada tajuk masalah, tak boleh buat. Mana bila Nabi kata aku suruh kamu buat satu perkara, buat sedaya upaya kamu. Mana bukan tanpa uzur. Tapi dalam solat sunat tanpa uzur pun tak apa masalah. Kita solat sunat kan, duduk, tak ada hal. Dan kemudian di masjid, bukan musafir kita tak berdiri, kita duduk je sembahyang sunat, tak ada hal. Mana dibenarkan, tak ada masalah. Tapi solat fardu tak boleh, kena berdiri. Itu syarat dia. Kalau tak boleh berdiri, baru duduk. Tak boleh duduk, baru baring. Jadi asasnya macam tu. Macam kisah tadi, diorang ni macam tak boleh menghadap kiblat, maka menghadap ke tempat lain yang pasal Allah Ta'ala berikan, wahai lillahil masyriq wal maghrib, ayat 115 tu, dan milik Allah Ta'ala timur dan barat. Fa aina ma tuwallu, di mana kamu hadap, fa thamma wajhullah, di situ wajah Allah. So masalah dia. Ke mana saja pun. Allah Ta'ala tidak tetapkan. Bahkan menghadap kepada kiblat ni tadi sebagai penyatuan umat Islam sahaja. Allah Ta'ala letakkan benda berkenaan. So tak boleh berdiri kepala. Kalau dia kata bukan kerana keunzuran, tak boleh. Faham? Kalau dia kata musafir tadi, uzur ke tak uzur ke, ada masalah ke tak ada masalah, solat dalam kenderaan tadi, menghadap ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ke Jepun pun, solat dah, tak ada hal. Solat tu sah. Faham? Jadi kalau dia kata bukan di atas kenderaan, anda berada di rumah dan sebagainya, maka kiblat itu menjadi kemestian kepada anda. Dan atau di masjid ke, dimastikan kiblat tadi di arah kiblat, bukannya suka hati. Ketika atas kenderaan, yes, boleh ke mana-mana saja. Faham? Okey. Balik pada kenderaan tadi lah. Jadi dia kata apa? Dia kata pada keadaan musafir. Kerana sungguhnya baginda SAW, okey, solatkan solat nafilah ni di mana sahaja menghadap dia kata di haitsu tawajjaha qalibuhu wa qalbuhu nahwa Kaabah. Dia kata di mana saja benda tu menghadap ke mana sekalipun binatang yang dia baginda naik tu, baginda akan menghadap saja hati dia, tapi hati dia kepada Kaabah lah, menghadap ke arah ni. Tapi dalam masa sama dia menghadap ke mana pun tak kisah. Kita tahu menghadap ke arah Kaabah, tapi dalam hati dia. Tapi di luar ni adalah menghadap ke mana pun tak ada masalah. Ya. Jadi dia kata demikianlah, dia kata dalam keadaan dalam keadaan peperangan bertempuran dengan musuh, dia hadap ke arah mana saja. Bahkan dalam keadaan tertentu di mana musuh tu kita datangkan, katakanlah kiblat kita arah utara, tapi musuh datang dari timur. Soalan sekarang, menghadap sini ke menghadap sini? Menghadap musuh, mana musuh tu depan kita, bukan menghadap ke arah utara dalam keadaan sebut. Jadi dia kata dan demikianlah arah siapa yang jahil arah kiblat,
dia solat dalam keadaan apa? Ikut ijtihad dia. Tak tahu solat arah mana. Jadi macam tadi, bukan tak tahu, tapi tak boleh bergerak, tak boleh alihkan tempat berkenaan. Dan sekiranya dia salah, dan sekalipun dia salah dalam keadaan masa yang sama, orang yang berijtihad tadi untuk kiblat tadi sah solat dia. Kecuali kalau dia kata ada orang betulkan tengah solat. Ada orang kata dia solat kiblat salah tu, dia kena dengar. Orang kata ke kanan, gerak kanan. Jangan buatkan kepala. Kan, duk kepala lentang kau, aku khusyuk. Aku tak dengar. Kadang-kadang masalah kan, dia tahan. Dia tahu dah orang panggil dia. Kan, jangan gerak, kau suruh gerak-gerak lah. Kadang-kadang tu degil. Saya ingat dulu, macam kawan-kawan kita orang dulu, kita pergi rumah. Masalahnya kalau dia berjemaah, takkan lompat dalam tengah tu. Kan, kita lompat dalam tengah tu, tangkap dia, kan, makmum datang belakang tu, pasal tangkap imam kita orang. Contohnya kan. Jadi, saya kes dulu, kita angkat Yaman dulu, pergi solat dekat rumah, apa, seorang, apa, orang kedutaan tu. Dia padang luas rumah dia. Jadi budak-budak tu nak masuk waktu solat, nak solat. Dia orang datang nak makan. Kita orang datang waktu mula awal sikit, tolong. Jadi kita orang tahu kiblat arah mana. Kita datang tengok tengah solat arah lain. Jadi saya pun jeritlah, kiblat salah. Saya kata gerak ke kanan. Dia gerak. Lagi. Lagi. Saya suruh imam tu gerak. Lagi. Imam tu gerak, makmum pun ikut lah. Mana imam tu gerak itu, makmum ikut sama. Tak ada masalah. Kan, imam tu jalan. Gerak berjalan lah. Dia masalah problem sekarang masyarakat kita. Dia gerak 3 langkah batal. Dia gerak yang bukan arahan Allah Ta'ala, yang tak dibenarkan, betul lah batal. Macam main handphone ke, kan SMS datang, saya tengah solat. Tak boleh lah, batal lah solat. Tapi kalau benda yang dibenarkan, kita macam buang kahak, kan, kahak kita ada, kita buang, Nabi ajar. Atau contoh macam dokong anak, Nabi ajar, itu tak ada masalah. Atau macam apa, ada binatang berbisa datang, kita bunuh tengah solat tadi. Pergerakan tadi, pergerakan yang dibenarkan. Solat memang tak ada perbuatan manusia, tapi pergerakan yang dibenarkan kita terimalah. Yang kita nak batalkan juga pasal nak kita pandai dari Nabi pula, kan? Jadi problem kita masyarakat kita sekarang ni overthinking. Dia kata 3 langkah, 3 pergerakan batal semayang. Itu sekurang-kurangnya sebenarnya para ulama mazhab Syafi'i dia ambil kira pasal orang kan lebih buruk. Kan? Kalau tak tu, so dari sekali dia kata 3 langkah je batal. 3 pergerakan besar batal. Siap-siap garu pun batal. Garunya ni 1, 2, 3 balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada. Kalau dia kata, memanglah kalau dia kata orang tu sekejap garu, dah lalai lah solat dia. Kan? Tapi masalah tadi kita kata, kalau dia kata dia garu sekali 2, tak ada masalah. Teruslah solat tu, apa masalah dia? Kan solat tak batal pun. Bahkan dia tercakap dia semayang tak batal. Kucing melompat guna dia, astaghfirullahalazim, kan. Tak ada hal. Tak batal. Datang keluar fatwa lampau dia kata batal. Macam pergerakan solat, betulkan soft. Nabi betulkan soft. Ada sahabat Nabi semayang kanan, lepas tu semayang kiri, Nabi tarik sini, tak belakang, tarik ini, dapat ke belakang, Nabi ke depan. Menunjukkan benda tu valid dalam Islam untuk betulkan soft. Tapi kalau dia kata contoh macam kawan kita sebelah jauh sangat, sepatut boleh tarik. Tapi kat Malaysia kalau kita tarik ni kan mula masalah. Kalau tanah Arab dia tarik je. Tarik. Jahil sangat. Dah. Masalah nak rapatkan soft. Ni payah sikit. Ni cakap sensitif. Orang kata tak suka Melayu ni. Bukan tak suka Melayu. Memang kita tahu betul lah ni. Benda tak faham, belajar. Ni tak nak belajar, kenapa? Baik. Belajar untuk ikut satu benda. Tapi tak nak belajar. Ustaz ajar tak nak ambil nota. Dekat masjid kadang-kadang lah. Kan semua masjid ada masjid tentu. Tak betul, serius. Tak, benda tu kadang benda tu ilmu. Belajarlah betul-betul. Nak amalkan tak reti. Tu lah sekali nak batas semayang tak reti tu. Cik batas semayang tak tahu. Kerana apa? Kenapa orang yang berijtihad, kalau dia jahil kiblat tak tahu ke arah mana, maka walaupun dia salah sekalipun solat dia sah, as long as dia tak tahu. Habis solat baru dia tahu, dia tak perlu ulang. Dia kadang solat ada pembetulan, dia kena ikut. Lepas solat dia tak perlu ulang balik. Macam para sahabat yang solat kan, macam zaman Nabi SAW dahulu, orang di Kuba dan sebagainya. Kan ada orang di apa, Nabi solat dah asar, maghrib, isyak, subuh tu baru dia tahu. Maksud dia, Nabi tak suruh ulang balik solat dia yang dia solat ke arah Baitul Maqdis setelah kiblat. Tukar kalau masa dia ingatkan benda tu betul. Macam tu masalah orang yang berijtihad dengan kiblat, dia arah tu macam betul dah. Betul ke tidak? Dia tersilap dalam ijtihad dia, tak menjadi masalah. Lepas solat, kalau dapat tahu kiblat baru, tak perlu tukar. Tapi solat berikutnya, yes, dia kena arah kepada kiblat yang baru. Faham? Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tidak mentaklifkan satu nyawa melainkan apa yang dia mampu. Bila Allah Ta'ala suruh kita beriman, maksud dia kita mampu. Bila Allah Ta'ala suruh kita solat, benda yang kita mampu. Tak ada benda yang taklif Islam ini benda yang tak mampu. Bila Allah Ta'ala suruh bayar zakat yang kita mampu, bukan zakat kita mampu. Bila tak ada nisab, tak ada haul, kenapa nak kena dengan zakat? Kan?
Ini masalah zaman kita sekarang ni. Bila orang kata dia actually kalau orang tu nak keluarkan duit dia, tak nak bayar cukai pendapatan, nak bagi pada zakat pendapatan, terpulang, tak ada masalah. Supaya potongan tu dibuat. Tapi dalam masa yang sama dia kena ingat, dia kata benda tu bukan kewajipan. Faham tak? Bukannya wajib. Dia benda tu hanya galakkan bagi setengah orang, tapi bukan daripada Islam. Kalau tidak, nanti masalah. Tapi pernah saya bila ada orang bincang, saya kata dengan dia, kalau orang tu gaji dia RM5,000. Setahun berapa? RM60,000. Bila dengar RM60,000 banyak tu. Fine. Berhenti lo. Lepas tu cerita dia sebab apa? Sebab dia kalau dia ada RM60,000 tadi, kalau kita perhatikan balik, apa? Contohnya kalau dia beli rumah. Rumah dia katakan dia ambil rumah harga RM450,000. Tiap-tiap bulan dia kena bayar apa? RM2,000 lebih kan? RM1,100, RM2,200. Okey. Kemudian dia pakai Honda City. RM1,000 sebulan. Berapa? RM35,000. So jadi berapa tinggal? RM1,500 je. Elektrik, air, minyak kereta, tol, setelah sekali tinggal habis tak. Katakan dia ada RM500 sebulan atau RM1,000 sebulan, RM12,000 tak disop lagi tau. Lepas tu kena lagi anak demam lagi, kena bayar ni lagi, anak bedah kaki dan sebagainya, bedah perut lah kan, contohnya kan. Benda-benda tu tadi ambil kira. Bukan main kata samakan macam pakcik apa yang bersawah petani. Itu kalau orang tu buat. Kalau tak buat, tak wajib. Problem sekarang ni, kalau nak buat benda berkenaan, nak kena tahu dia bukan wajib. Ia adalah fatwa yang dikeluarkan oleh sebahagian ustaz-ustaz di Malaysia. Bukan ulama' ustaz-ustaz di Malaysia. Tapi benda tadi kita kena bezakan. Kalau dia kata benda tu wajib, dan actually kena balik pada asas tadi. Maksud Islam tak pernah tanggungkan apa yang kita tak mampu. La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Stop situ je. Jangan pening kepala. Kalau benda tu bukan dari Islam, kalau dia kata ada masalah, dia terbuka. Contoh macam kita kata wudu, air tak ada, debu tak ada. Semayanglah macam tu. Masalah dia para sahabat semayang macam tu. Para sahabat semayang dalam keadaan macam tu. Mana macam tu keadaan dia semayang. Dia semayang dalam keadaan apa, ketika mana rantai Aisyah hilang, kan kalung roket tu hilang tu, kan diorang cari-cari tak jumpa, scared apa, diorang stranded, tak berjalan ke mana sampai Abu Bakar Siddiq anhu bila diadu kepada dia tentang apa yang Aisyah buat, hilangkan rantai sampai orang ramai semua tak ada air, nak pergi mana tak boleh. Abu Bakar masuk dalam apa yang tempat yang sekedup atas unta tu, macam kemah kecil tu. Aisyah duduk situ, Rasulullah tidur atas riba dia. Lepas tu Abu Bakar masuk dalam kemah tu, dia tonyok pada Aisyah. Aku cakap kau kena ni gitulah. Aisyah kata aku tak lari. Dia kata melainkan sebab apa? Sebab Rasulullah punya kepala kat peha aku, kat atas riba aku. Kalau tidak aku lari dah. So dia biasa bapak dia marah, dia akan lari. Ini cerita dia. Tapi cerita dia, mana sahabat-sahabat yang cari air tadi dan sebagainya, cari rakyat hilang tadi, sampai waktu solat dan solat macam tu atas keadaan tu. Pasal ayat tayamum tak turun lagi. Ayat tayamum tak turun lagi. Tak turun lagi ayat tayamum. So ini maksud dia solat macam tu. Dan bila turun ayat tayamum, Nabi tak suruh ulang balik. Bila Nabi tak suruh ulang balik, batallah tajuk masalah solat hormat waktu. Batal juga masalah kalau tak ada debu nak kena tepuk dinding suka hati. Contohnya cerita tu kan, ada orang kata tepuk dinding. Tepuk dinding Rasulullah SAW, betul lah Nabi punya dinding tu tanah. Yang kita ni cat IC Idolak cocok mana? Habuk apa? Kalau habuk tu kena dua. Dalam bangunan ni, akak punya skin scale ni tu naik juga, tonyoh ke muka kat kulit mati orang. Mana boleh? Kita kena tahu mana satu. Gini kau overthinking, sebab apa tahu? Sebab bila asal perkataan Sa'id dan Taibah, asal lafaz Sa'id dan Taibah tadi, macam Ibn Abbas nyatakan, tanah lah. Tanah yang boleh tanam pokok tu. Kalau tak ada tu pasir. Nama dia kata pasir tu, kalau tak ada tanah yang boleh tanam pokok. Dia turab yang tanah ni, tanah yang boleh tanam pokok. Itu panggil apa? Sa'id. Kalau yang tanah yang pasir ni kan, tak ada panggil Sa'id. So Ibn Abbas nyatakan macam tu. So relax lah. Simple. Ada tak ada? Tak ada. Allahu Akbar. Atas keadaan ala hayatik. Pasal apa? La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Simple. Pasal pasir tu pendapat yang agak lemah sebenarnya. Tanah pasir tu pun tak boleh ni lagi sebenarnya. Ibn Abbas kata kalau ikut soil tu balik pada tanah yang tanam pokok tu. Soil, bukan sand. Soil. SOIL. Sepatutnya. Macam lah tak keadaan dia. Tapi macam dalam kau tebang tu, tandas tu ada air. Pergilah ambil, malas. Takut orang pandang. Takut orang tengok apa. Soal dia ni basah-basah keluar tandas. Malu sebenarnya. Masalahnya malu. Kes tak nak wuduk tu kes malu sebenarnya. Bukan tak ada air. Masalahnya ada banyak orang tak nak buat macam tu. Yang tepuk lantai, tepuk kursi depan dia. Tepuk kursi depan dia. Kenapa? Pergilah ambil, air ada. Kalau air tak ada langsung, yes, baru kita bincang. Ni air tu wujud. Pergilah ambil.
Malas. Bukan malas, malu. Yelah, tepuk. Siapa suruh tepuk? Ustaz suruh. Nabi, yelah. Kalau ikut nak strictly ikut dalil kan. Nabi tepuk dinding, bukan tepuk ni. Tepuk dinding dekat tebang tu, kaca tu tepuk boleh kau dapat. Tepuk meja sebagainya. Betul lah. Itu kena macam ni kan. Ni memang ada habuk ni. Ada habuk. Ada habuk ni. Kalau kita tepuk-tepuk ni, ada habuk. Tapi masalah habuk tadi tanah, adakah dia soil or sand or whatever? Kan saya ustaz garu jatuh situ. Garu jatuh situ. So dekat kat sini. Kena faham lah juga which one is what. Faham tak? So tak ada, tinggalkan terus. Maksud kita kata la yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan pendapat yang paling kuat yang disebut oleh Imam Al-Muzani, anak murid Imam Syafi'i, bahawa orang tu solat atas keadaan dia, ala hayatih. Mana tak boleh buat macam mana dah. Air tak ada, ini tak ada. Allahu akbar. Habis sembahyang je lah. Masalah ada pening kepala. Kan? Itu membantu sebenarnya. Dah kebetulan ada, bawa ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, yang kes tak ada tu, yang tepuk dinding kan. Itu yang para ulama bincang bertajuk ni. Dia kata masalah apa? Salah seorang ulama yang mengajar berkenaan kitab fiqh Ulama ni salafi daripada Mesir. Dia mengajar berkenaan tajuk ni. Dia kata memang ada pendapat, dia kata orang kata tak apa tepuk dinding kerana Nabi tepuk dinding. Tapi apa yang Nabi tepuk dan kita tepuk tak sama. Tu je cerita dia. Kalau kita dinding kita original soil kan, tanah macam dulu. Kalau tinggal kat Sudan, tinggal dekat Yaman, memang ada rumah-rumah yang tanah, memang tanah betul. Sini rumah tu siap bocor. Kalau kata dia atap dia buat rata macam tu kan. Atas rumah tu tanah lagi. Dia letak kayu, ranting, kayu besar, batu kasar, batu kecil dan tanah. Kan pasir tanah. Kalau anda kata ada kucing korek sikit. Ni jadi cerita dia. Ada kucing ni atas dia korek sikit. Lepas tu hujan turun lebat, turun air ni, air tanah turun daripada atas bumbung. Itu sungguh. Dinding tu tanah, memang dinding tu tanah betul. Kalau buka hilang cat tu kan, buka tu memang dinding. Maka ada kawasan. Tapi tu lah cerita. Dia bukan tak ada bata-bata. Itu cara duduk pasal rumah kat sana. Diorang nak kalau boleh musim panas tak panas sangat, musim sejuk tak sejuk sangat. Pasal macam konkrit ni dia serap haba. Kalau dia kata tanah tu dia tak serap haba sangat. Dia actually kalau macam dekat Sudan dia satu solution lain. Kalau tak nak bagi dinding panas, dinding tu kena tebal macam ni. Kalau kat Sudan kan, kita tengok bangunan dia orang paling kurang satu kaki dinding. Ni dinding paling kurang satu kaki. Dan actually kat situ boleh lambat panas, lambat sejuk. Faham tak? Dia lambat sejuk. Tapi kalau anda kata dinding nipis ni, cepat panas cepat sejuk. Sebab kenapa zaman kita sekarang ni kena faham. So konsep pertukaran guna tu memang kita orang tu ada kawan-kawan kita orang tu sewa rumah wholly dari tanah rumah tu. Semua tanah, memang tanah betul. Rumah persatuan kita orang tu tanah betul. Tapi itulah cerita dia. Bila ada satu rumah tu ada kayu palak atas tu ada kayu dia, palang tu kayu besar gitu. Lepas tu nampaklah batu-batu, kemudian pasir. Yang baru sikit pakai plywood. Ada yang baru sikit pakai plywood. Tapi yang lama letak kayu besar, kemudian diranting, kemudian batu-batu halus, batu-batu kasar, kemudian batu-batu halus, kemudian pasir, tanah. Letak atas tu. Itu cara mereka tak ni. Jadi yang tu sahih lah. Kan kalau turun kan, memang itu memang tanah betul. Memang tanah. Bukannya benda lain. Tak ada benda lain kat situ. Tapi kan kita ni dengan aircon tutup kan. Kan rumah tutup. Mana ada masuk abuk ni. Tak masuk abuk pun. Kan? Tapi kita lah kreh. Lepas tu jatuh tu kan. Terbang kat oleh kipas. Kemudian kita tu kat TV tu ada abuk tu. Abuk mana tak tahu. Itu kena faham. Kita kata konsep Islam ni simple. Ada, tak ada sudah. Jangan kita pening kepala sampai extend kepada luar daripada keadaan tadi. Faham Okay. Baik. Macam Nabi SAW zaman dulu pun kencing dekat kawasan ni kan. Di kawasan buang sampah. Dia try buat sekarang. Ustaz pakai serban, pakai jubah pergi buat kerja tu. Nabi buat dulu. Tak kena, tak apa pasal ni. Pasal kita sekarang ni tandas dah boleh masuk dalam bangunan dan sebagainya, boleh terasing. Sedangkan zaman dahulu kalau nak buang najis kena luar dari kawasan pekan tau. Dan kalau kampung, luar kampung. Keluar ke sana, buang air situ, lepas tu masuk dalam kampung balik. Hygiene purpose tau. Ada macam tengok dekat belah Hadramaut, dekat Yaman tu, ada tempat tak buat macam tu. Tahu, dia bangunan dia macam tinggi kan. Bawah bangunan tu dia salurkan air kat bawah tu. Ya, dia tak buat gali lubang bawah tanah. Itu cerita dia benda tu. Tapi pasal negara dia tu kering, dia jatuh tu kering terus lah. Tapi timunan tu
Itu cerita dia. Faham tak? Kering, dia cepat, dia tak ada bau. Kering, cepat sangat. Maksud dia kering cepat, so bau tak ada. Dia bau tu bila bakteria sedang buat kerja. Bakteria tu tengah buat kerja. Kalau tidak, bau dia macam bau durian, bau beracan, bau apalah. Tapi bila tunggu, apa orang tu makan, itulah bau yang keluar. Tapi bila datang bakteria, proses benda berkenaan, bau tu keluar di situ. Macam mulut kita bau lah. Kerana ada bakteria buat kerja dekat gigi kita dan sebagainya, atau perut kita bau sebab proses pemakanan. Ada bakteria dalam perut kita buat kerja. Tu bau tu keluar. Faham? Simple je. Bukan. Okey, baik. Jadi, faham So, ijtihad dalam perkara tersebut tak ada masalah. Jadi, dalam tajuk ni, wa innal ladzina utul kitab, Allah nyatakan, dan sungguhnya orang-orang diberikan mereka ni kitab, la ya'lamun, benar-benar mengetahui annahul haqqu min rabbihim, wa ia adalah kebenaran Tuhan mereka. Itu Yahudi yang mereka mengingkari penghadapan kau, hai Muhammad, kiblat ni kepada Kaabah ni, dan juga pengalihan kamu daripada Baitul Maqdis. Kamu hadap kiblat kepada Kaabah, alih daripada Baitul Maqdis. Mereka tahu bahawa Allah Ta'ala akan mengarahkan engkau kepada arah dia. Dengan apa tertulis daripada yang ditulis dalam kitab-kitab mereka, daripada para nabi mereka. Dan juga termasuk dari sifat-sifat Nabi Rasulullah SAW dan umat baginda. Dan dikhususkan Allah Ta'ala untuk baginda, dan dimuliakan baginda daripada syariat yang sempurna dan juga agung. Mana maksudnya diberi baginda benda yang tak diberi pada umat terdahulu, dan antaranya tajuk masalah kiblat ni tadi. Akan tapi ahli kitab menyembunyikan perkara berkenaan di antara mereka kerana apa? Kerana hasad, dengki, kufur dan juga berdegil. Dan kerana ini Allah Ta'ala mengugut mereka dengan menyatakan dengan firman-Nya, wa mallahu bighafilin amma ya'malun, tidak Allah Ta'ala lalai atau leka daripada apa yang mereka kerjakan. Dan ini yang saya pernah tunjukkan hari tu kalau ingat, berkenaan dengan masalah kiblat ni, bila mana dalam dalam tajuk ni yang kata-kata Isa, ada satu yang kita sebut itu. Kata-kata Isa AS kepada seorang wanita. Yang wanita tadi dia kata apa? Kiblat. Wanita tu dengan keluarga dia duduk menghadap ke arah satu bukit lah. Kemudian asalnya jadi Isa AS nak ajar perempuan berkenaan bahawa bahawa yang bukan sebenarnya kiblat tadi bukan akan kekal di tempat mana perempuan tersebut menghadap. Dan kita pernah sebut itu dalam John, Bible of John, chapter 4 verse 20. Tapi dalam yang lain tu, dalam tajuk yang lain yang belah Old Testament pun ada juga. Cuma ini kita ambil yang dalam New Testament je. Dia kata apa? Dalam kitab John, Injil John, Gospel according to John 4:21. Jadi seorang wanita berkata pada Isa, dia kata, our fathers mana atuk nenek kami worship in this mountain, mana menyembah atau mengabdikan diri pada gunung ini, ke arah bukit ini. Lalu and ye say, dan kau cakap, that in Jerusalem is the place where men ought to worship, bahawa di Jerusalem lah tempat di mana sepatutnya orang ramai ini, manusia ni menyembah. Lalu Isa berkata pada dia, Jesus says unto her, woman, perempuan, dia kata, believe me, percayalah padaku, the hour cometh, mana masa akan datang, when ye, bila mana engkau shall neither to this mountain, tidak pada bukit ini, nor yet at Jerusalem, tidak juga ke Jerusalem, worship the Father, mana menyembah bapa. Mana bapa ni maksud dia Allah Ta'ala lah. Mana biasa dalam konsep ni, pasal Bani Israel, mereka merasa diri mereka ni disayangi oleh Tuhan macam anak sendiri. So jadi actually bukannya Isa je digelar anak Tuhan. Even all the Jew is actually children of God. Mana dianggap macam tu. Even actually para anbiya pun diberikan gelaran berkenaan orang yang sayang, Allah Ta'ala sayang macam sayang anak sendiri. Jadi dalam tajuk ni, yang ini sebenarnya datang memang memberitahu bahawa kiblat akan bertukar. Memang akan bertukar. Memang dia tahu akan bertukar. Cuma masalah bila akan bertukar, ke arah mana bertukar dan sebagainya. Dan sedangkan dia orang tahu dia orang ada relationship dengan Ibrahim AS. So pasal Ibrahim tak menghadap ke hadapan Yerusalem, dia bina. Dan dia bina juga apa? Baitullah. Baitul Maqdis dia bina, Baitullah pun dia bina. Jadi mana jadi sekarang ni, tapi kiblat Ibrahim sebenarnya adalah apa? Baitullah, bukan Baitul Maqdis. Itu dibina untuk tempat di sana bagi penyembahan di sana, tapi secara asasnya Ibrahim AS menghadap ke Kaabah. Itu sebab kenapa Nabi SAW beria-ia nakkan kepada Kaabah. Dan bahkan kita bincangkan hari itu pada juzuk yang pertama, akhir juzuk pertama, ayat 124 sampai yang terakhir, bincang tentang Ibrahim AS. Ni Allah Ta'ala nak zahirkan bahawa
ahli kitab ini atau Bani Israel ini, mereka tak layak jadi pemimpin. Antara sebab dia adalah yang keempat, Allah Ta'ala nafikan hubungan mereka dengan Ibrahim AS. Bila Allah Ta'ala ungkit berkenaan dengan pembinaan Kaabah dan juga peletakan Ismail di Tanah Haram, dan peletakan berkenaan dengan doa Ibrahim untuk penduduk Mekah. Mana benda-benda tadi menunjukkan bahawa di situ ada signifikan kedudukan Mekah tadi. Tapi oleh kerana Bani Israel tadi degil, tak nak melihat pada benda berkenaan, dia melihat bahawa tempat dia je betul, bagus. Sedangkan Ibrahim AS diberikan Allah Ta'ala untuk menyebarkan tauhid dan juga sebagainya sampai ke kawasan di mana ditinggalkan Ibrahim, Ismail dan Hajar. Mana maksudnya di situ akan timbul dia umat yang baru, bangsa yang baru yang akan diberikan Allah Ta'ala kemuliaan. Mereka tahu tapi mereka tak nak terima. Itu je masalah dia. Mereka tahu benda berkenaan berlaku. Mereka tahu Ibrahim dulu menghadap ke mana, tapi mereka sering menafikan. Mereka sering menafikan dan tak puas hati dengan apa yang diberikan. Jadi dikatakan ini adalah satu pengumuman bahawa kiblat akan beralih dari Baitul Maqdis, dan perkara tersebut tidak akan berlaku melainkan dengan tangan seorang Rasul, seperti mana yang berlaku di tangan Nabi SAW bertepatan perintah Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 144. Nampak? Baik. Jadi dia kata mereka menyembunyikan benda berkenaan kerana dengki dan hasad. Allah Ta'ala nyatakan ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dua ayat jugalah. Hari tu dua ayat, ni dua ayat juga. Okey. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'duhum bitabi'in qiblata ba' walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh zalimin. Okey. Allah nyatakan memberitahu Allah Ta'ala berkenaan kekufuran Yahudi dan juga kedegilan mereka dan juga penentangan mereka berkenaan dengan apa mereka ketahui daripada keadaan Rasulullah SAW, bahawa kalau sekiranya ditegakkan ke atas mereka setiap dalil, kalau Nabi datangkan semua bukti-bukti, satu persatu bukti-bukti berkenaan ke atas kesahihan apa yang datang kepada mereka, yang baginda bawa kepada mereka, yang baginda datang kepada mereka, mana contoh kebetulan kiblat dan sebagainya, mana Allah Ta'ala kata kalau kau berikan Muhammad kepada mereka ni semua, walain ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin, kau akan beri kepada orang yang diberi kepada mereka ni kitab dengan semua bukti-bukti kau datangkan Muhammad, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan ikuti kiblat kau. Mana lama tabi'u pasti tidak akan mereka mengikutinya, dan mereka ketinggal dan mereka meninggalkan nafsu mereka. Mereka tak akan tinggalkan keinginan mereka. Apa desire mereka ada, mereka tak akan tinggalkan untuk mengikuti kiblat yang kau tunjukkan. Sebenarnya Allah nyatakan dalam ayat lain dalam surah Yunus ayat 96, 97, Allah nyatakan innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika, sungguhnya orang yang layak atau pasti kena ke atas mereka ini kalimat rabbika, kalimah Tuhan. Mana dah tentu mereka ni takkan beriman, takkan ikut, takkan patuh. La yu'minu, mereka takkan takkan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin, dan kalau sekalipun dia kata datang pada mereka ini setiap tanda, setiap bukti, mereka takkan ikut hatta yarawul azab, sehingga sampai mereka kena azab yang pedih. Pun masa time tu juga mereka masih lagi menentang, melawan. Ataupun kat situlah baru mereka mengaku bahawa apa yang dilihat tu betul. Either one lah. Pasal kadang-kadang ada separuh tu sampai dekat akhirat pun dia masih dikufur kan. Macam kita bincangkan berkenaan kisah para anbiya di awal hari tu, yang kisah Nuh AS. Kan kaum dia lepas Allah Ta'ala tanya, adakah Nuh sampai, kan kaum dia kata apa? Tak ada. Kan depan Allah Ta'ala pun dia kelentong lagi. Itu contoh yang berlaku lah. Jadi kita kata kalau dia kata ada orang-orang yang macam tu juga di hari akhirat nanti, mereka dah diberikan tanda bukti pun masih lagi degil. Mereka tak nak mengikuti perintah Allah Ta'ala. Tabi'i perangai dia macam tu, degil. Dia kata, walihadha qala hahuna, kerana ini Allah Ta'ala kata di sini, dan jika engkau datangkan kepada orang yang diberikan mereka ni kitab dengan semua bukti-bukti, mereka takkan ikut kiblat engkau. Hai Muhammad, dengar benda ni. Mana ini Allah Ta'ala bagi tahu. Yang walaupun macam tadi kita kata ada dalam Bible sekalipun, kalau kita tunjuk pada orang Kristian dan sebagainya, dia mesti apply pada lain. Dia kata, maksud dia mungkin mana-mana pun boleh. Masalahnya sekarang ni ke mana? Pasal Isa tak tunjukkan. Pasal maksud dia pertukaran kiblat hanya boleh berlaku dengan datang Nabi. Isa mati atau diangkat oleh Allah Ta'ala, yang dimatikan oleh Allah Ta'ala, diangkat oleh Allah Ta'ala,
bukan mati betul, diangkat oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kiblat tak tukar lagi. Sekarang ni siapa boleh tukar? Kalau dia dan Nabi terakhir Bani Israel, siapa boleh tukar kiblat? Siapa boleh tukar kiblat? Soalan. Mesti Nabi jugalah, mana ada boleh orang biasa. So sekarang ni bila Nabi yang datang, itu Muhammad SAW, dia je boleh tukar kiblat tadi. Bukan atas ijtihad padri-padri dan sebagainya. Mereka ada sen-sen ni kadang-kadang ada kuasa. Pop dia ada kuasa. Macam pop jojori dan sebagainya yang menunjukkan pengampunan dan sebagainya. Pop dia. Ni pop baru ni tak jawatan apa cerita? Kan letih je. Oh itu ada rumus kata dia ni. Wallahu alam. Dia tak tahu. Saya dengar cerita juga, orang cerita. Tapi pasal tajuk pegang Quran ni, kadang Neil Armstrong bercerita pun kelentong satu dunia kan. Orang kata Neil Armstrong masuk Islam, tak masuk Islam pun. Tapi kalau Yuri Gagarin, yes. Yuri Gagarin masuk Islam. Yuri Gagarin kan? Itu masuk Islam juga. Pasal dulu Duta Malaysia ke Yaman, dia cerita waktu dia pergi ke Rusia, dia dua era. Era pertama ketika sebelum masih komunis, sebelum jadi diplomat negara demokrasi. Lepas negara jadi demokrasi pun dia pergi sana. The first time dia pergi tu, segala bila negara masuk Islam kan, segala rekod berkenaan dengan jasa dia, apa dia buat kan, habis dia buang. Semua dia buang. Tak ada benda tinggal. Lepas dia jadi negara demokrasi, dia masukkan balik. Museum dah ada lah balik semula. Itu negara ni masuk Islam. Tapi kalau yang Armstrong ni, cerita tu banyak bohong lah. Pasal masyarakat kita ni kadang rumus ni lebih kuat, cepat sampai. Kan? Kita tak nak lah, bukan kita tak percaya orang cerita. Tapi banyak kali jadi benda tadi tak seperti yang dimaksudkan. Macam kes orang kata ustaz ini ustaz itu nampak jin, dan pindahkan jin pakai bas. Dia pun kata tak pindah jin pakai bas. Daripada 92, kisah tu 92, 93, 94 time tu orang cerita. Datuk Dr. Harudin pindah jin pakai bas. Satu Malaysia cakap macam tu. Tak ada siapa kata tidak. In the end, last sekali dalam YouTube dia keluar ada pun berkenaan dengan kan, dia kata saya menjalankan bas, tidak benar sama sekali dia kata. Kalau buka dekat, saya teman buka sekarang pasal tajuk lain. Tapi benda tu dia keluar akak type dalam internet, type dalam YouTube tu, Harudin bas. Type tu je. Nanti jumpa dia keluar. Statement dia kata tak ada pun pindahkan, dia kata. Tak ada, bas lah berat dan sebagainya, tak boleh bergerak. Tak pernah jadi, dia kata. Tak pernah jadi. Yang peliknya orang cerita tu siapa? Siapa punya cerita, siapa yang hadir, tak tahulah. Tapi yang cerita semuanya orang kita hormati dan sayang, dan kadang-kadang orang tu kita hormat, kita ni tiba-tiba dia cerita macam tu. Tu Nabi kata dah hadis yang sahih. Nabi kata apa? Ni cara nak jaga supaya jangan sampai kita terkena apa dah? Nabi kata kafa bil mar'i kadiban, memadailah seorang tu pembohong, ayu haditha bi kulli ma sami'a, dia cerita semua benda dia dengar. Anything you hear, you tell people, it's actually benda tak sepatutnya dibuat. Maksud dia kalau benda tu betul-betul kita cerita tak apa. Benda tak betul pun kita cerita, masalah lah. Kita jadi penyebar kepada benda yang tak betul. Kan, kafa bil mar'i kadiban, memadailah seorang itu pembohong, ayu haditha bi kulli ma sami'a, ada cerita semua benda dia dengar. Mendengar betul ke tidak semua diceritakan. So benda berkenaan tak patut berlaku. Dan juga tak patut kita bahaskan, orang kata apa, untuk jadi tajuk. Tapi macam inilah kisah tadi. Macam tadi kata Pop letak jawatan kata masuk Islam. Wallahu taala alam. Benda berkenaan kan. Selagi tak ada pengisytiharan dan sebagainya kita tahu. Tapi kalau ia betul, alhamdulillah. Kan, tapi kalau bukan pun alhamdulillah, tak ada masalah. Pasal Allah Taala beri hidayah pada siapa dia nak. Tak ada. Dia Islam tak untung, Islam tak rugi. Kan? Kalau dia kata berlaku untuk kebaikan, Allah Taala jadikan kebaikan. Kalau tak ada kebaikan pun Allah Taala kekalkan macam tu, tak ada masalah. Kita tak boleh bimbang pasal Islam ni kita ni. Jadi macam banyak benda sebenarnya dalam tradisi orang Kristian ni, Pop dia letak sebenarnya. Macam pengampunan dosa, ritual makan ini, ritual air, holy water, the holy water pun ritual tadi kan dia buat. Kalau Nabi tu buat, contoh macam dia kata Nabi Isa yang buat dulu. Kan air jadi arak jadi sekian kan. Problem is Nabi Isa tu Nabi. Yang korang ni siapa? Kau bukan Nabi, asal boleh buat? Tapi orang Melayu kita ada juga perangai sini. Wali pun diangkat menjadi Nabi. Dia tak berikutan Nabi. Wali tu tahu sekian, wali tu tahu sekian, wali tu ini, wali tu itu. Dia lupa sebenarnya Nabi tu lebih utama daripada wali. Para sahabat lebih utama daripada wali. Pasal para sahabat tu adalah di antara wali-wali Allah Ta'ala yang hidup. Kisah mereka ni kisah yang masyhur berkenaan perkara ni. Mereka adalah orang Ta'ala pilih untuk menemani Rasulullah SAW. Orang terpilih. Tapi datang kita duduk cari juga. Wali inilah, syekh itulah, syekh inilah. Pelik. Tak tahu kenapa. Baik Dia kata apa? Dan Allah nyatakan, mana mereka takkan mengikuti kiblat engkau. Dan wama anta bitabi'in qiblatahum, dan kau pula hai Muhammad takkan ikut kiblat mereka. Allah Taala memberitahu berkenaan dengan bersangatan ni. Allah Taala memberitahu Allah Taala berkenaan bersangatannya mengikuti Rasulullah SAW kepada perintah Allah Taala. Maksudnya Allah Taala perintah ke mana?
Nabi akan perintahkan, tak kira ke arah mana sekalipun. Okay? Dan maka Nabi sendiri tidak akan mengalihkan benda berkenaan di atas kehendak baginda sendiri. Faham? Kiblat tu bukan suka hati Nabi. Allah Ta'ala perintah, Nabi akan ikut. Dan bila Allah Ta'ala kata engkau tak akan ikut kiblat mereka, maksudnya tak akan sekali-kali Nabi akan alihkan. Ini menunjukkan bersangatan mengikutinya Rasulullah SAW kepada apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bahawa baginda sebagaimana bagaimana baginda SAW sebagaimana mereka itu orang Yahudi tadi berpegang dengan pendapat mereka dan juga nafsu mereka, keinginan mereka, maka baginda juga berpegang dengan perintah Allah Ta'ala dan ketaatan. Bukan nafsu, ketaatan dan juga mengikuti keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kedudukan Nabi SAW. Dan baginda tidak akan mengikuti kehendak mereka pada semua keadaan-keadaan baginda. Mana semua keadaan. Bahkan baginda, banyak arahan Nabi suruh kita bertentangan dengan Yahudi. Khaliful Yahud, Khaliful Majus, Khaliful Musyrikin. Nabi suruh kita mencanggahi mereka. Mana apa mereka buat, kita buat opposite. Tapi yang mereka sembah Allah Ta'ala, kita sembah Allah Ta'ala pula. Itu mengarutlah pula kan. Mereka esakan Allah Ta'ala, mereka percaya hari kiamat, kita kata tak ada, kiamat tak ada. Pasal Yahudi percaya, kita buang. Ini ada kes, saya jumpa ada orang hamba Allah Ta'ala jumpa saya dalam masjid. Dia cerita apa? Itu ustaz, saya rasa kan, dia kata, kisah Nabi Musa dan Quran, Nabi Isa akan datang semula ni macam Israeliat, dia kata. Saya kata, kenapa? Ya, sebab macam menaik-naikkan Bani Israel punya Nabi, dia kata. Sebab nak muka dia, dia kata, salah orang tua ni kan. Dia cakap macam tu atas alasan kononnya untuk Islam tu bersih, jangan ada kaitan dengan Jew punya influence. Problem is, dalam Islam, dalam contoh dalam Quran sendiri, Nabi Musa AS punya nama banyak daripada Nabi Muhammad sendiri. Hatta Nabi Isa AS 5 kali ganda lebih banyak daripada Nabi SAW. Nabi Muhammad punya nama dalam Quran ada 5 kali je. 5 kali, 6 kali. Nabi Isa ada 25 kali ulang nama dia, diulang dalam Quran. Mana lagi banyak daripada Nabi SAW. Tak pening kepala lah kita dari Islam benda ni. Masa Allah Ta'ala ceritakan kisah Quran, banyak Musa disebut, banyak Isa disebut, jangan kita pening kepala. Jangan pula kita alihkan pula, ini Israeliat, kita alih pasal apa? Macam ada influence dengan Jew lah. Contoh macam bila mungkin zaman sekarang ni tersebar di internet, cara solat sebahagian Yahudi tu macam serupa macam Islam. Lepas tu jangan gatal nak bertukar pula. Ni macam serupa Yahudi ni, kita alih ke ustaz? Mana boleh alihkan? Apa yang Nabi ajarkan itu yang kita ikut. Walau keserupaan berlaku, walau ada persamaan, tidak kita lari. Faham? Yang kita alihkan. Tapi benda Nabi suruh tinggalkan, tinggalkanlah. Jangan serupa macam mereka dari segi pakaian, dari segi hiburan dan sebagainya. Ini tadi tak ada macam tu. Buat hiburan serupa macam Yahudi. Ya, tapi beza kita pergi solat lah. Hiburan pergi Yahudi. Yahudi masuk wayang, kita masuk wayang. Yahudi pergi sekian, kita pun gila nak pergi kedai-kedai tertentu. Kedai apa? Chili's, TGI Fridays dan sebagainya. Kenapa tak tahu? Yahudi yang promote benda tu, kita pun sama juga. Kenapa? Kan elakkanlah, canggahi mereka. Anything yang concerning ada kaitan dengan mereka, kepercayaan atau budaya ataupun perangai dan sebagainya, tinggalkan. Kita umat Islam macam hari Ashura. Nabi puasa pada hari berkenaan, kita ikut puasa sebab Nabi suruh puasa. Dan Nabi suruh puasa sebab arahan Allah Ta'ala. Bukan yang Nabi suka hati. Pasal Nabi bercakap tu adalah wahyu. Even tu ada persamaan. Jadi kan, contoh macam hari Ashura adalah hari di mana, Muharram tadi hari di mana dibebaskan Musa AS, diselamatkan daripada Bani Israel. Bukan maksudnya kita meraihkan hari Yahudi. Ni tengok kita sama dengan Yahudi, meraihkan hari Yahudi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam baru ni ada kes apa? Siapa sebut tak ada hari apa nama? Disebut apa dah? Jatuh hari Sabtu. Hari apa? Apa ni hari terdekat pun ni? Bukan Valentine. Kan? Yang Islamik punya. Saya dengar ada ustaz bercerita, dia kata tak boleh pasal jatuh hari Sabtu. So tahun ni tak ada hari sekian-sekian. Apa benda tak ada tu? Sekarang bulan apa? Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Muharram, Safar. Apa benda hari ni tu bukan. Kes ni puasa Ashura ke? Saya tak ingat. Apa benda tak ada ustaz-ustaz ni duk sebut. So Muharram Sabtu ya. Itu cerita dia, betul. So Muharram Sabtu. Ada ustaz-ustaz ni tak tahulah belajar fiqh mana. Dia dengan bangga dia kata apa? Tahun ni tak ada 10 Muharram, kena jatuh hari Sabtu. Nanti berpadan dengan Yahudi punya hari perayaan. La ilaha illallah wa la syarikalah. Benda berkenaan Nabi dah bagi tahu. Itu hari itu Nabi dah katakan ada puasa. Puasa je lah. Jatuh hari apa? Hatta hari Jumaat tak dibenarkan kita berpuasa. Tapi puasa yang berpadanan dengan waktu dia. Contoh macam puasa selang sehari, atau puasa qada ke, atau puasa nazar ke. Jatuh Jumaat, teruskan, tak ada masalah. Atau puasa kafarah. Nanti kita berhenti tak puasa sebab apa? Jumaat Nabi tak benarkan puasa. Betul lah. Kalau khusus Jumaat saja, atau khususkan Sabtu saja,
Kalau jatuh Sabtu tadi, kebetulan kita puasa selang sehari, atau puasa nazar, atau puasa qada dan sebagainya, atau puasa kafarah, teruskanlah. Yang pelik betul. Tak tahu kenapa fatwa macam tu. Dia pula kata punya Yahudi. La ilaha illallah wa la syarika lah. Ni ustaz tak tahulah. Nak kata tak belajar. Tapi benda macam ni keluar fatwa laju sangat dari mulut tu, tak faham ke? Pasal kita kata hatta waktu haram solat. Kan lepas zuhur, lepas subuh dan juga lepas asar. Kalau solat yang tidak bersebab. Solat yang bersebab, contohnya Nabi sendiri solat lepas asar untuk menggantikan solat lepas zuhur yang tak sempat Nabi solat. Ataupun Nabi pernah tegur seorang lelaki dan dia solat lepas subuh tu dia solat 2 rakaat lain. Nabi kata pada dia, Nabi tegur, Nabi kata solatul fajr rakaatan. Solat fajar 2 rakaat je, kau solat apa ni? Tambah dari 2 rakaat tadi, ni 2 rakaat lagi apa? Dia kata, ya Rasulullah, ini solat 2 rakaat yang aku solat 2 rakaat sebelum subuh, aku lupa, aku tinggal. Ini solat yang tadi. Nabi diam Nabi tadi perakuan untuk dia. Itu cerita dia. Dia pening kepala pula, dia macam kalau jatuh hari Ahad ikut Kristian. Apa hal? Kan datang mana kan? Kalau contoh macam tadi macam Nabi suruh kita elakkan, dan bahkan Nabi tak sempat buat. Nabi arahkan, Nabi sebut, Nabi kata kalau aku sempat tahun akan datang aku akan puasa Tasu'a dan Ashura. Mana 9 dan 10. Mana kena Jumaat dan Sabtu lah kalau hari tu. Tak tahu, pelik tak? Fatwa-fatwa pelik-pelik ni. Tak jadi mufti tapi bercakap macam tu. Baik, mufti pun tak cakap. Agak mufti tak cakap ni, dia semua nak bercakap. Baik. Jadi mana baginda SAW tidak akan mengikuti baginda SAW macam mana orang-orang Yahudi berpegang dengan pendapat mereka dan juga nafsu mereka. Baginda sendiri pula berpegang dengan perintah Allah Ta'ala, mentaati Allah Ta'ala dan mengikuti keredaan Allah Ta'ala. Dan baginda tak akan mengikuti ke nafsu mereka atau keinginan mereka pada semua keadaan. Hatta baginda sendiri sikat rambut baginda pecanggah Yahudi sikat macam mana, Nabi belah mana entah, belah tepi tengah Nabi alihkan, Nabi canggahi mereka dalam sikat rambut. Macam tu juga masalah berjanggut dan sebagainya. Benda tu pun masalah pencanggahan. Kita dengan umat Islam ini sepatutnya ada identiti. Bukannya kita maksud dia masalah jubah serban tu. Benda lain. Kadang jubah serban ada tapi misai tak ada. Janggut tak ada. Ada orang saya jumpa kan. Jubah serban hebat kan, tok guru, tuan guru. Ni tak ada ni. Hilang, tak tahu gimana. Nak kata tak temu langsung rasanya cukup. Kan? Tak logik ke? Jadi dia hilang ni. Tak boleh. Masa dia masa dia meniru ikut Rasulullah SAW, ikut apa Nabi ajarkan, bukan ikut gambaran dan kepala kita. Ni kadang-kadang bila tak ada janggut, tapi imam masjid negara tak ada, dia kata. Dia sibuk dengan macam tu. Bukan dalam Islam macam tu, cara Islam bukan macam tu. Faham tak? Jadi Yahudi tadi Nabi suruh, bahkan dalam tajuk macam majlis simpan janggut, Nabi suruh canggahilah Majusi, khaliful majus, Nabi kata. Auful liha wa qasus syarib, biarkan janggut panjang dan juga gunting pendekkanlah misai. Nabi suruh. Maksud dia benda tu ada arahan Nabi SAW galakkan dalam perkara berkenaan. Kita ni sekarang ni terbalik kan. Baju jubah kita ikut, benda lain kita langgar. Tak kenalah. Jadi percanggahkan. Macam kita cara hiburan kita, cara kehidupan kita kan, harian dan sebagainya. Apa benda tradisi diorang, contoh macam tradisi sambut birthday, tradisi Valentine. Itu dia punya tradisi mereka. Datang kita patuh juga. Kenapa? Tak patut berlaku Tak tahu. Kita tak tahu. Janji benda tu orang bukan Islam. Jangan ikut. Anything bukan Islam jangan ikut. Benda baik, angkat sampah. Contoh macam tolong orang susah. Actually betul tu. Kalau dia kata agama dia ajar angkat sampah, kita bersama mereka. Padahal benda tu benda-benda akhlak Islam dia ajar. Kan jauhkan benda menyakiti orang di tengah jalan. Benda berkaitan dengan kepercayaan, keagamaan, untung nasib baik, nasib malang, feng shui dan sebagainya, itu semua tak boleh. Islam tak dibenarkan. Pasal man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, dia kumpulan mereka. Tergolong daripada mereka Kemudian Allah Taala peringatkan di sini, dia kata dan dia kata dan tidaklah baginda Sallam akan mengarah ke arah Baitul Maqdis lagi. Lepas Allah Taala alihkan, baginda tak ada menghadap ke situ lagi. Kerana dia adalah kiblat Yahudi. Kiblat orang Yahudi Dan itu hanyalah berlaku asalnya kerana perintah Allah Taala. Nabi sendiri bukan nak kerana dia nak suka, nak ajak orang berkenaan, tapi kerana Allah Taala yang perintahkan, maka dia hadap ke situ. Dia hadap ke situ. Dari samping hati dia mengharap untuk kiblat ditukar kepada Baitullah. Tapi masa yang sama dalam hati dia, bila Allah Taala perintahkan dia apa? Sami'na wa ta'na. Tak ada cakap banyak. Di mana umat Islam pun ikut baginda. Faham? Okey. Kemudian Allah Taala peringatkan daripada menyalahi kebenaran yang baginda ketahui. Okey. Kemudian Allah Taala peringatkan daripada mencanggahi kebenaran yang diketahui oleh seorang yang berpengetahuan kepada untuk pergi kepada hawa nafsu. Kerana
ya apa, orang yang pengetahuan ni hujah ke atas dia lebih tegak dan lebih betul. Mana dia lebih tahu berkenaan dalil. So sepatutnya dia tak boleh buat. Dan ini ayat ni juga menunjukkan bahawa kalau sesiapa yang dia tahu dia buat, dia punya kesalahan lebih teruk daripada orang yang tak tahu dan buat. Dan tapi bukan benda ni galakkan supaya jangan tahu. Ada orang kata dengan saya dia kata itu tak hafal Quran, belajar sangat ustaz, tak tahu ni kita banyak alasan untuk kata tak tahu, dia kata. Tapi yang tahu tu lagi teruk kena. Adalah macam tu. Tak ada, dalam Islam kita tahu belajarlah. Dapat tahu belajar. Jangan kita nak tahu kena belajar. Belajar kena amal. Tapi bila dah tak beramal, kita bersalah. Istighfar cepat, patah balik, baiki diri. Bukannya buat macam tu je tak ada harapan. Saya dah apa, saya bukan apa, rebung. Saya ni bulu lemang. Bulu lemang kena bakar, kena patah balik dah. Ada orang macam tu, idea kepala dia. Dia idea dalam kepala dia. Sebenarnya tak macam tu pun, Islam tak ajar macam tu. Kerana ini Allah Ta'ala menunjukkan kata-kata kepada baginda, mengucap kepada baginda SAW dengan, tapi matlamat dia umat baginda wala ini taba'at ahwa'ahum, kalau engkau hai Muhammad dan umat engkau sekali masuk dalam kes ni ikut kehendak mereka, mim ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah mendatang kepada kamu ni pengetahuan, ilmu, innaka idzal laminaz zalimin, sesungguhnya engkau dalam keadaan adalah di kalangan orang-orang yang zalim. Rasulullah ataupun orang yang di luar apa, sesiapa saja muslim ikut benda yang sama pun kita akan terkena benda yang sama. Kalau Nabi dipersoalkan Allah Ta'ala, kita lagi kena, faham? Secara asasnya bukan Nabi je, ni kita pun kena tahu benda tu salah, kita jangan kita teruskan juga. Kalau kita tak apa ikut kehendak orang lain, contoh macam bab kadang-kadang apa musafahah kan, bersalam dengan wanita, tahu dah Islam kata tak boleh, ni nak juga kan, tapi ini protokol. Protokol kata kena salam. Kalau tak salam nanti malukan orang tu. Ni orang tak boleh belajar tentang Islam, pasal dia datang negara Islam, dia belajarlah. Tak nak dia ajar. Kan kalau ada bodoh tak boleh ajar, tu masalah lah. Kita kata pandai-pandai datang jadi duta, takkanlah tak pandai. Biasa pandai kan. Tapi takkan tak boleh belajar berkenaan adab, resam bangsa lain. Kan takkan kita sebenarnya nak hormat dia je. Mana kita punya harga diri kan, mana identiti bangsa kita. Faham tak? Yang bahasa Melayu tu yang kita kata, itu dalam ayat tadi, wala ini taba'at ahwa'ahum mimba dimaja'aka minal ilm, datang ilmu kamu tak ikut, kamu ikut kehendak mereka juga, innaka idzal laminaz zalimin, sungguh engkau ada dengan orang-orang yang zalim. Jelas? Okay, baik, kita berhenti kat sini insya-Allah. Ada soalan? Tak ada. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi alamin. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lupa. Minggu depan 2 speaker dari luar negara akan datang beri ceramah di Yayasan Taklim. Kedua-duanya bangsa Arab tapi ceramah diberi dalam bahasa Inggeris. Diorang duduk migrate lah. Okey. Seorang ni nama dia Da'i Ahmad Muaid. Berasal dari Mesir, kini menetap di USA. Giat dalam dakwah sejak dah tahun 80-an. Lagi ceramah pada hari Ahad 10 Mac 3 petang. Tajuk ceramah What is Jihad Fisabilillah Means. Hari, tajuk, masa sudah confirm. Dr. Isam Rajab nombor 2. Isam Rajab berasal dari Kuwait, kini menetap di Dimashq, Syria. Graduan Syariah University Madinah. Pemegang Master dan PhD dalam Islamic Studies dari Universiti California. Okey. Masalah kat ni tak apa. Okey. Harap tak ni. Ni kena tunggu kak. Malas kadang-kadang ustaz yang kita kenal ni, kalau kita kena tunggulah. Kalau dia kata dia buat benda bukan, kita kena counter kat situ juga. Tunggu minggu depan kan ada orang balik-balik bawa ilmu sesalah, tak pasal. Tu masalah tu. Ceramah itu Sabtu 9 Mac 11 suku pagi. Masa, tarikh, masa dan perancangan. Tajuk dicadangkan, I want to be a devoted slave of Allah. 10 pointers. Dia akan terangkan. Okey? Allahu a'lam.